Ya, Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata cariannya adalah Bernama Radio. Okey, bersama-sama dengan saya Natasha Aimi, kita dalam program Grad TVET pada waktu ini. Okey, hari ini kita nak bawakan tentang topik perpaipan dan gas, ya, di mana bidang perpaipan dan gas ini merupakan antara bidang yang mendapat permintaan yang tinggi di dalam TVET, ya, dan telah terbukti juga ianya boleh menjana pendapatan yang sangat lumayan. Dan untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan alumni Institut Kemahiran Mara IKM di Johor Bahru yang telah berjaya membina empire beliau, ya, empire perniagaan beliau di dalam bidang perpaipan dan gas, ya. Jadi kita mengalung-alungkan kedatangan tetamu kita, Encik Muhammad Ridwan Sulaiman yang merupakan pengarah urusan Madrid Engineering Sdn Bhd. Assalamualaikum Encik Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio hari ini. Baik Encik Ridwan, sebelum kata kita pergi lebih mendalam, tentang perkongsian hari inilah, mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan bagaimana Encik Ridwan daripada lepasan SPM, kan, lepas tu memilih IKM Johor Bahru ini untuk menyambung pelajaran. Selepas habis SPM, sebab saya tengok ada satu bidang tu, course dia gas engineering. Tapi gas engineering hanya ada di Johor Bahru sahaja, maksudnya IKM Johor Bahru sajalah. Maknanya selepas habis belajar tu, saya tengok kursus dia memang tak banyak lah dekat Malaysia. Maknanya IKM tu ada IKM Johor Bahru, maknanya mungkin peluang untuk bina kerjaya tu kira ada peluang lah. Baik, tu yang jadi memilih di IKM Johor Bahru tu. Betul-betul. Encik Ridwan orang mana? Saya orang Kelantan. Orang Kelantan. Tapi sebab bidang tu ada di IKM. Betul-betul. Branch Johor Bahru. Branch Johor Bahru sahaja. Okey, kalau tengok kan daripada Kelantan, daripada Pantai Timur, pergi ke selatan tanah air. Okey. Kenapa bidang ataupun kursus perpaipan dan gas ini menjadi pilihan Encik Ridwan waktu tu? Masa lepas SPM tu, saya memang, sebab di Kelantan tu ada satu tempat gas lah, Kel Oil kan. Tapi sana tak jadi untuk untuk naikkan gas lah. Maknanya dia dah pindah ke lain tempat lah. Cuma bila dah masuk IKM tu, bila dah belajar semua, baru saya nampak lah bidang gas ni rupanya luas lah dia punya bidang dia lah. Sebab saya lebih kepada internal piping gas. Internal piping gas ni dia ada LPG, natural gas lah. LPG dia ada silinder. Lepas tu dia ada tangki semualah. Tangki, lepas tu ada 200 kg baby tank. Biasa dipakai untuk untuk shopping mall, sekolah, kilang, Dobi, dan ada lain-lain tempat lagi lah. Maknanya peluang untuk bab bisnes tu ada besar lah. Besar lah. Okay. Tapi masa tu kan SPM, adakah macam Encik Ridwan dalam keluarga ada pengalaman dalam bidang perpaipan dan gas ini yang membuatkan macam Encik Ridwan macam okay, kita nak sambung legasi ini, ataupun tengah-tengah usia remaja, tengah belajar tu Encik Ridwan nampak hala tuju kerjaya dalam ilmu perpaipan dan gas ini? Sebelum masuk ke IKM, memang kita memang saya tak pernah terfikir pun apa yang cuma dengar orang cakap oil and gas ni macam dia punya peluang untuk buat bisnes tu memang besar lah kan, ataupun kalau makan gaji pun orang cakap gaji agak besar lah. Yang tu saya minat untuk untuk sama belajar dalam bidang kejuruteraan gas lah. Baik, jadi itu yang membuatkan terus ambil keputusan untuk ambil kos perpaipan dan gas. Betul-betul. Untuk selepas SPM lah dah tentunya. Selepas SPM, ya. Okey, kita nak tahu pula suasana pengajian di IKM Johor Bahru ini dalam kursus ataupun kos perpaipan dan gas. Bagaimana Encik Ridwan sendiri melalui pengalaman tersebut sepanjang pengajian? Untuk dari segi pengajian, sebab saya punya lecturer IKM JB untuk bahagian gas ni, sebab saya tengok semua yang betul-betul experience lah. Semua maknanya betul-betul ada pengalaman. Lepas tu kebanyakan dia belajar dekat BCIT lah, British Canada lah semua. Untuk yang saya punya lecturer lah. Lepas tu suasana pembelajaran dia pun kira
okey lah, maksudnya lecturer tu betul-betul tekan lah. Maksudnya dia agak tegas lah untuk apa ni, pastikan pelajar-pelajar betul-betul. Okey. Sebab mula-mula masuk belajar tu memang kita orang tension lah. Bila dah keluar, rupanya macam ni untuk untuk apa ni, untuk bagi kuat lah untuk maknanya bila dah keluar suasana kerja tempat orang, semua kerja dengan orang, lepas tu buat bisnes sendiri lah. Maknanya kita jadi kuat lah. Sebab dekat IKM memang dia ajar macam tu tau. Saya difahamkan juga kursus ataupun pengajian di mana-mana kos TVET MARA ini sendiri, yang menariknya adalah sesi pengajian itu dikatakan memenuhi permintaan industri, di mana macam mesin yang digunakan, apa saja peralatan dan sebagainya, maksudnya dari sudut dalam dunia pembelajaran dah jumpa dah sebelum masuk tempat kerja. Betul Cik Ridwan? Betul. Okey. Jadi bila Cik Ridwan kata macam waktu tu memanglah dengan stres dan sebagainya sedikit. Okey, saya suka untuk Cik Ridwan mungkin kongsikan bagaimana suasana. Yalah, kita dalam usia sebagai seorang pelajar contohnya. Kita tak nampak apa yang akan berlaku dalam dunia pekerjaan. Betul. Okey, mungkin sedikit Cik Ridwan boleh kongsikan suasananya tu ketika pembelajaran sesi suasana pengajian tu. Maksudnya dari segi lecturer ke macam mana? Secara keseluruhan, apa yang Cik Ridwan belajar menggunakan peralatan dan sebagainya. Okey. Apa ni, untuk macam saya punya kos lah kan, saya bincang pasal saya punya gas lah. Okey, masa dekat IKM tu kita orang selain daripada belajar apa ni, bukan praktikal, apa satu lagi dah yang latihan industri. Praktikal lah tu. Latihan industri. Maknanya untuk kos gas ni, masa dekat IKM pun kita orang ada buat practical training lah. Macam practical yang dekat IKM tu macam mana nak cara nak pasang pipe semua kan. Lepas tu bila dah keluar tu kita orang practical training dia setahun tau. Maknanya practical training setahun bagus lah untuk apa ni, bila kita dah setahun practical tu, maknanya mahir lah. Lepas tu kebanyakan lah bila dah praktikal setahun tu, biasa syarikat kalau okey semua, memang syarikat akan terus serap jadi pekerja lah. Okey, masa kiranya macam pengalaman Cik Ridwan sendiri bila buat latihan industri buat praktikal dan sebagainya, sepanjang setahun ni, lama ni. Okey. Praktikalnya setahun kan. Dalam suasana tempat kerja itu sendiri, nak dibandingkan antara Cik Ridwan dan juga mungkin tenaga pekerja yang lain, ada tak kelebihan bila Cik Ridwan sebagai salah seorang alumni ataupun pelajar daripada IKM ini sendiri yang dilihat macam wow, baru praktikal tapi dia boleh menggunakan mesin ini, boleh melaraskan mesin ini ataupun sebagainya berkaitan. Okey, untuk practical training ni, sebab bila kita orang dah masuk dalam bidang pekerjaan macam praktikal semua, sebab kita dah ada pengalaman dekat IKM apa ni, untuk praktikal semua macam pasang pipe semua, maknanya kita masuk dalam syarikat tu kita dah boleh supervise lah, maksudnya jadi supervisor untuk jaga projek semua kan. Lepas tu satu lagi untuk gas ni, kira dah habis belajar lepas praktikal, kita boleh direct terus buat orang panggil apa ni, satu competent person lah untuk gas. Sebab dalam bidang gas ni, untuk setiap perpasangan gas kena ada competent person chop and sign. Maksudnya contoh kalau ada perpasangan dekat shopping mall lah, okey, setiap perpasangan tu dia mesti ada competent person akan chop sign. Untuk IKM Johor Bahru kos gas ni, maknanya kita orang selepas habis belajar praktikal setahun, terus boleh dapat buat untuk competent person lah, terus interview dekat Suruhanjaya Tenaga Gas lah. Untuk IKM saja, IKM Johor. Jadi itu kelebihan yang dapat dilihat untuk pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di IKM ataupun di bawah kendalian TVET MARA ini. Okey, baik, dan seperti mana yang kita ketahui stigma masyarakat tentang pendidikan TVET ini, Cik Ridwan, adalah untuk pelajar yang kurang cemerlang dalam akademiknya contohnya. Itulah zaman dahulu kala lah yang kita dengar, okey ni mesti result biasa-biasa ni, itu yang masuk ke TVET lah, IKM dan sebagainya. Okey, tapi bila kita lihat pula hasil daripada pengajian di bawah TVET MARA ini, di bawah TVET MARA ini, kita lihat macam wow, pelajar-pelajar ini malah lebih dahsyat lagi, kan, lebih hebat lagi, lebih cemerlang lagi dari sudut kerjayanya. Pendapat Encik Ridwan bagaimana? Dari segi pandangan lah. Okey. Mungkin dulu kita orang anggap macam orang yang pelajar yang kurang bernasib,
kurang cemerlang lah. Kurang cemerlang. Okey, masuk IKM, masuk apa ni, IKKTM semua kan. Okey, sekarang ni benda tu rasa tak apa ni, maksudnya benda tu mungkin dululah, tapi sekarang ni maknanya IKM, TVET, IKM, IKKTM dengan MIGI kan. Yang tu maknanya kalau dah keluar tu kebanyakannya banyak orang buat bisnes lah. Maksudnya walaupun dia tak belajar universiti, tapi bila dah ada pengalaman dekat IKM, belajar dekat IKM, maknanya pengalaman tu boleh dia boleh sampai dia buat bisnes semualah. Lepas tu banyak cabang lah. Maksudnya kalau dia ambil course gas lah, dia boleh jadi safety officer lah, dia boleh jadi computer person, dia boleh jadi macam-macam lah. Dia punya tu bidang dia tu luas lah sekarang. Kan nak pula bila hebat dalam bidang teknikal dan praktikal tu, itu yang paling penting sekali tu kan. Sebab untuk pelajar TVET ni dia lebih kepada kemahiran lah. Kemahiran maknanya kalau industri ataupun syarikat dia lebih memerlukan kemahiran lah sekarang ni. Okey, baik, sungguh orang kata kita nampaklah kesan daripada pengajian ya di TVET MARA ini menghasilkan lepasan pelajar yang boleh orang kata memenuhi permintaan industri. Dan kalau kita lihat di sini ya, potensi pelajar-pelajar lepasan TVET ini Encik Ridwan ya dilihat lebih tinggi untuk membina perniagaan terutamanya. Bukan sekadar kalau kita tengok dari dalam bidang pekerjaan juga memang pelajar TVET MARA ini memenuhi industri. Kalau ditawarkan bekerja, gajinya luar biasa. Kan ya, hebat-hebat gajinya dan juga pangkat mereka. Dan pandangan Encik Ridwan sendiri bagaimana bila habis dia belajar ya di IKM, kemudian dapat kerja dengan tawaran pangkat dan juga gaji yang orang kata berbaloi, dan kemudian yang paling menarik sekali kita lihat dekat sini, pelajar-pelajar IKM ni ataupun di bawah TVET MARA ini boleh membina perniagaan mereka sendiri ni. Dari segi apa potensi Ya, pandangan tuan macam mana? Sebab bila dia dah belajar dekat IKM, KKTM ataupun MIGI, dekat sana pun dia lecturer dah ajar cara-cara untuk untuk yang first kali memang kemahiran lah, dari segi kemahiran lah. Selepas tu dia orang macam lecturer sekarang dia lebih galakkan pelajar tu untuk bina bisnes lah. Maksudnya kerja, cari pengalaman semua kan. Lepas tu bila dah cukup pengalaman, kalau boleh buka bisnes lah, tak apa, kecil-kecilan dulu lah mula-mula. Lepas tu mungkin slow-slow lah akan jadi besar semua. Lepas tu untuk modal tu mungkin dia orang boleh bincang dengan MARA lah. Sebab MARA pun ada buat ada sediakan geran ataupun loan lah. Bantuan bantuan kepada pelajar-pelajar ini untuk memulakan perniagaan mereka. Betul. Lepas tu ada setengah macam IKM tu dia ada incubator yang tu maknanya pelajar dah habis belajar, lepas tu dia orang boleh buka syarikat dekat dalam IKM juga. Okey, menarik. Tapi maknanya tempoh dalam setahun ke, lepas tu bila dah okey dia akan pindah lah macam tu lah. Dan pihak MARA akan bimbing kita lah. Betul. Apa fasa-fasa pihak MARA akan bimbing, betul. Yang perlu dilalui ya untuk pelajar-pelajar atau bekas pelajar ini untuk meneruskan perniagaan mereka. Okey, kejap lagi nanti kita nak tanyakan tentang perniagaan Encik Ridwan, bagaimana kan ya tercetusnya idea nak buka bisnes ni, kemudian apa pula cabaran yang dilalui. Kita berehat seketika ya. Encik Ridwan, terus saja dengarkan bernama radio stesen berita bisnes anda. Pada 16 Mei 1969, Majlis Gerakan Negara atau dikenali sebagai Mageran ditubuhkan bagi menangani isu-isu pembinaan semula perpaduan masyarakat. Ditunjangi Tun Abdul Razak Datuk Husin sebagai pengarah, fungsi utama Mageran adalah untuk mengawal ketenteraman awam sekaligus memastikan kelancaran pentadbiran negara serta menyemai suasana harmoni serta saling mempercayai dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Penubuhan Mageran pada waktu itu pantas memberikan kesan kepada perpaduan dalam negara dengan dasar-dasar penting berkaitan ideologi kebangsaan seperti wujudnya Akta Hasutan, dasar ekonomi baru serta rukun negara yang menjadi tunjang identiti kebangsaan. #Rukun Negara 50 tahun. COVID-19. Pengesanan kontak COVID-19 dilakukan menerusi beberapa langkah temu bual semasa di hospital
pasukan perubatan menyenaraikan lokasi perjalanan dan kontak pesakit dalam tempoh 14 hari yang lepas. Penyiasatan, pasukan kesihatan menjejaki kontak pesakit untuk mengesah dan menyiasat hubungan atau interaksi dengan pesakit serta mendapatkan maklumat lanjut. Mengenal pasti, keputusan dibuat bagi menentukan individu berkaitan merupakan kontak rapat dan berisiko tinggi untuk jangkitan. Rujukan, sekiranya kontak sihat, dia akan menjalani ujian pengesahan dan diletak di bawah pengawasan di rumah untuk tempoh 14 hari. Info lanjut boleh didapati di laman sesawang infosehat.gov.my. Petikan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun ke-50 Rukun Negara. Sebenarnya bukanlah sukar untuk kita menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Yang penting ialah kita mempunyai kesedaran untuk sentiasa mengeratkan perpaduan dan juga memelihara keharmonian masyarakat kita menerusi amalan prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni yang terkandung di dalam rukun negara. Prinsip-prinsip rukun negara hendaklah sentiasa diamalkan dalam masyarakat kita dan diwarisi daripada satu generasi ke suatu generasi yang lain. Dan untuk itu saya ingin mencadangkan supaya pendidikan rukun negara dijadikan agenda teras kerajaan. Kementerian Perpaduan Negara dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia boleh menerajui pelaksanaan agenda ini menerusi pelbagai program, inisiatif dan juga aktiviti di bawah kementerian dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan, pihak swasta dan juga masyarakat sivil. Dan saya percaya jika usaha yang bersungguh-sungguh digemling oleh semua pihak, maka kita akan berjaya menyemarakkan penghayatan prinsip dan nilai rukun negara demi untuk mengeratkan perpaduan rakyat di negara kita. Petikan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun ke-50 Rukun Negara. Nota audio Bookbase. Kalau kita Malaysia kita nak eksport barang-barang kita dari sudut teknologi, kita akan mendapat tentangan atau cabarannya lebih kompetitif. Tapi sebenarnya kalau kita ekspor buku kita, tamadun kita, itu mungkin lebih murah. Apa yang kita buat sebenarnya, kita telah ada lebih 165 karya sastra kita, sastrawan negara, pemenang Sirat Award, Young Writers, yang telah kita terjemahkan ke pelbagai bahasa antarabangsa. Ada 165 buah. Ada 3 karya agung yang kita dah terjemahkan, Hikayat Hang Tuah, saya ingat Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu, yang semua telah diterjemahkan dan boleh kita buat untuk edaran Hikayat Raja Pasai yang boleh kita edarkan di luar negara. Kita ada lebih 140 judul sastra kanak-kanak. Sastra kanak-kanak ni sebenarnya paling mudah sebab paling popular lah. Paling popular. Kita ada contohnya buku Sang Kancil yang diilustrasikan oleh Pak Jaafar Taib. Oh, cantik. Wah, cantik. Kalau kita bawa lukisan tu, kalau dilukis burung, rasa macam hidup ke burung ni. Kalau Sang Kancil tu, hutan tu macam real. Dia punya kancil tu kan. Itu kita dah bawa ke luar negara. Kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Ada 10 siri buku tersebut. Encik Muhammad Khair Ngadiron, pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Nota audio Bookbase. Stesen berita bisnes anda. Kembali semula kita dalam program Grad TVET waktu ini bersama-sama tetamu kita Encik Muhammad Ridwan Sulaiman, pengarah urusan Madrid Engineering Sdn Bhd, dan beliau merupakan alumni IKM Johor Bahru dengan topik kita potensi bidang perpaipan dan gas. Okey, dan seperti yang dimaklumkan ya oleh Encik Ridwan sendiri, beliau kini merupakan pengarah urusan ya di Madrid Engineering Sdn Bhd, di mana perniagaan beliau adalah mengikut apa yang beliau belajar di IKM dulu, iaitu perpaipan dan gas ya. Betul. Tak lain bidang okey, cantik. Okey, kita nak tahu bagaimana permulaan Encik Ridwan ambil keputusan untuk buka perniagaan perpaipan dan gas ini. Okey, saya start buka company pada tahun 2014 lah. Saya ambil keputusan untuk buka bisnes tu mungkin
Sebab masa tu saya nampak macam bidang gas ni boleh pergi lebih jauh lah, maksudnya. Kalau makan gaji tu mungkin tahap tu sajalah kan. Okey, bila buka sendiri tu mungkin dari segi income, saya tengok dari segi income lah sebenarnya untuk buka company tu kan. Satu lagi saya tengok untuk gas ni, maksudnya kalau apa-apa masalah pun ekonomi macam mana pun, tapi gas tetap orang pakai. Maksudnya dia macam air lah. Macam contohnya air kan, maknanya apa-apa masalah ke ekonomi jatuh ke macam mana pun, gas tetap orang pakai lah. Okey, itu yang paling pentingnya sekali sebab nak masak betul. Gas orang nak makan ni, kena ada gas untuk masak. Betul. Jadi mudah. Pasaran dia meluas pasaran dia kira meluas juga lah. Gas dan juga perpaipan, ada tak macam lebihnya ke arah gas ke ataupun perpaipan, atau sama je untuk Cik Ridwan punya bisnes? Saya lebih kepada perpasangan pipe lah. Perpasangan pipe. Lepas tu dalam untuk saya punya company, saya ada buat satu perpasangan pipe baru lah. Untuk macam shopping mall, sekolah, lepas rumah, kilang, lobby dan lain-lain tempat lagi lah. Kita orang lebih fokus kepada perpasangan pipe lah. Lepas tu macam sampingan tu macam buat maintenance lah. Maintenance tu biasa ada tiap-tiap bulan lah. Contoh macam maintenance dekat Food Junction Mid Valley, lepas tu UPM, Avenue K, dan ada lain-lain tempat lagi lah. Okey, wow, klien Encik Ridwan pun bukan jalan-jalan kalau kita lihat. Nama ataupun jenama-jenama besar. Baik, sepanjang menjalankan perniagaan, apa antara mungkin cabaran yang dihadapi oleh Encik Ridwan? Cabaran yang first kali mula-mula buka company lah. Dari segi modal lah, sebab kita orang ni bukan daripada keluarga yang berada kan. Maksudnya mula-mula buka tu memang agak susah sikit lah. 2014 bila dah start setahun, 2015 okey sikit. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Okey, alhamdulillah je ya. Dalam perniagaan ni kita tak dapat larilah daripada menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Betul. Dah sudah pun datang balik cabaran betul. tu. Okay. Sebab bisnes tu biasa ada naik ada turun lah. Tapi kita kena jangan putus asa lah. Biasalah. Okey, mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan bermula berniaga 2014 ya? Ya. Okey, perniagaan mula dibuka 2014 dan sekarang ni tahun 2020, dan sebelum ini tadi kabarnya sebelum kata kita ke udara, Encik Ridwan juga ada berkongsi sebelum ini juga pernah bekerja juga. Betul. Di sebuah syarikat. Sebab saya dalam bidang yang sama ke Encik Ridwan? Dalam bidang yang sama juga. Sebab saya daripada IKM Johor, saya tahun 2000 hingga Jun 2001. Maknanya habis tahun 2001 tu saya praktikal sampai 2002 lah, setahun. Start 2002 tu saya kerja dengan company gas lah. Maknanya sebelum saya buka company tu saya ada kerja dua company gas lah untuk cari pengalaman lah. Maknanya saya start kerja tahun 2002 tu sampai 2014. 2014 baru buka bisnes lah. Okey, baik. Jadi dah ada pengalaman bekerja, kemudian terus ambil keputusan untuk buat perniagaan. Betul, kalau tak ada pengalaman rasa susah juga tu. Baik. Dan okey, bila ramai yang mengatakan bidang perpaipan dan juga gas ini antara bidang yang boleh menjana pendapatan yang lumayan. Pendapat Cik Ridwan bagaimana? Walaupun macam saya dapat tangkap sikit dah bila dengar nama-nama ataupun nama klien klien Cik Ridwan bukan jalan-jalan nama-nama besar gitu kan. Jadi secara keseluruhan bagaimana? Adakah berbaloi lah harga yang dibayar itu dengan kerja yang dibuat? Okey. Bagi saya lah, kalau untuk dapatkan gaji pendapatan yang lumayan tu, rasa kena lebih kepada bisnes sendirilah. Sebab kalau daripada IKM keluar, biasa kalau fresh lah kan, biasa gaji dalam 1,500 hingga 2,000 lah. Tapi bila dah lama tu mungkin boleh capai sampai 5,000 lah kan. Okey, tapi kalau buka sendiri bisnes biasa macam saya lah kan, contoh lah kan, boleh dapat sampai 15 hingga 20,000 lah sebulan. Itu kira maintain lah tiap-tiap bulan pendapatan ya. Okey. Dan kita nak tahu juga antara pencapaian dan kejayaan yang pernah dicapai sepanjang beroperasi. Pencapaian tu maksudnya pencapaian syarikat ke atau pencapaian peribadi? Boleh kedua-dua mungkin macam Cik Ridwan sendiri secara peribadi mengimpikan sekian. Dan untuk syarikat sendiri mungkin dapat penganugerahan apa-apa penganugerahan sepanjang beroperasi? Setakat ni tak ada penganugerahan lagi lah. Cuma sebelum ni kita orang pernah buat untuk projek PPA 1M. Kira sekarang ni kerja tu kira berjaya sampai siap lah.
Yang tu untuk apa, Putrajaya tu ada 4 blok rumah lah untuk kita supply untuk gas piping. Projek tu lebih kurang dalam 1.8 juta lah. Dari segi company lah. Lepas tu untuk income lah company lebih kurang lah. Maknanya tahun 2014 sampai sekarang lah. Maknanya tiap-tiap tahun lebih kurang dalam 1.1 ataupun 1.2 juta sajalah. Okey. Wow, luar biasa. Dari segi untuk personal tu maknanya bila dah dah start bisnes sendiri, maknanya saya boleh saya boleh beli satu kereta Mercedes dengan Estima dengan rumah lah setakat ni. Kira alhamdulillah. Okey. Dalam perniagaan 2014 hingga tahun 2020 lebih betul. Kurang nak masuk tahun ke-6 tahun ini. Itu dia pencapaian yang luar biasa. Baik, bagaimana pula dengan kaedah ataupun strategi yang digunakan oleh Encik Ridwan sendiri untuk membina empire perniagaan dalam bidang perpaipan dan gas ini? Ada apa-apa strategi tak dalam nak mungkin nak memasarkan jenama perniagaan ataupun servis yang disediakan di Madrid Engineering ni? Strategi tu saya ingat untuk gas ni tak ada strategi sangat lah. Sebab dia keperluan asas betul. Cuma mungkin bila kita jumpa klien tu, kita nasihat lah tentang bahayanya gas, kebocoran gas semua kan. Lepas tu kalau dia orang panggil kita untuk buat servis, maknanya kita bagi servis yang terbaik lah. Maksudnya kalau ada in case ada emergency case kita cepat sampai. Lepas tu kalau ada kebocoran apa semua kita repair semualah. Servis tu kena yang terbaik betul. Lepas tu harga pun kita bagi yang terbaik lah. Kalau maknanya kita bagi quotation barang baru, kita bagi baru lah maksudnya. Okay. Lepas tu ada warranty lah, maksudnya setiap barang kita bagi tu ada warranty setahun. Maknanya kalau rosak kita akan ganti balik lah. Dia lebih kepada kualiti dan juga servis yang terbaik untuk terus dapatkan khidmat, memberi khidmat kepada pelanggan-pelanggan. Maknanya dari segi harga kita orang tak ada rendah sangat lah. Maksudnya kita tetap harga kita ada harga kita. Maknanya dia nak lah. Tapi mungkin bila kita dah bagi servis terbaik, lepas tu kita bagi nasihat semua dia orang semua kan, mungkin dia orang terus percaya kita lah. Itu je lah. Okay, so jadi bisnes pun panjang lah, lama. Okay, betul lah. Kebanyakan customer kita lama-lama, maksudnya kalau dah panggil sekali nanti dia panggil lagi. Maknanya benda sama, customer biasa sama ya. Sampai tahun-tahun, sampai sekarang pun. Baik, itu dia. Jadi membina hubungan dengan pelanggan tu sangat penting. Betul. Okey, bila kita berbalik semula kepada program kita Grativat ini, pada pandangan Encik Ridwan, apa kemudahan yang disediakan oleh pihak MARA sendiri dalam membantu usahawan seperti Encik Ridwan sebagai alumni IKM dan juga pelajar-pelajar lepasan TVET MARA khususnya yang lain? Okey, MARA biasa dia ada buat kursus lah. Kursus tu maksudnya dia ada buat kursus untuk masukkan tender government, lepas tu kursus untuk buat bisnes, lepas tu untuk networking semua kan. Lepas tu MARA ni ada satu persatuan lah, Kalam. Kalam ni bekas-bekas pelajar MARA. Kat dalam tu semua kebanyakan yang dah ada bisnes, yang dah berjaya, yang ada datuk pun ramai dalam tu kan. Maknanya kita boleh cari pengalaman, boleh kalau jumpa tu boleh ambil pengalaman daripada dia orang lah macam mana bisnes. Sebab kebanyakan dia orang ni start daripada bawah dulu. Lepas tu MARA pun dia ada bagi loan, ada bagi grant untuk bekas-bekas pelajar MARA lah. Okey, itu dia antara kemudahan yang disediakan oleh pihak MARA kepada pelajar-pelajar ataupun usahawan-usahawan lepasan TVET MARA ini. Okey, untuk macam Cik Ridwan sendiri, perancangan dalam perniagaan 5 tahun akan datang, mungkin 10 tahun akan datang? Okey, untuk perancangan 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang, mungkin saya akan besarkan lagi bisnes ni. Lepas tu mungkin saya akan cari partner yang dah biasa dalam bidang gas. Kita bincang dengan dia orang untuk besarkan macam mana bisnes. Lepas tu satu lagi, lepas ni mungkin saya target untuk jadi supplier gas lah. Dalam masa akan datang. Itu dia ya. Perancangan masa depan Cik Ridwan dan juga perniagaan beliau. Dan dari sudut macam persaingan, mungkin Cik Ridwan, pandangan Cik Ridwan dalam bidang perpaipan dan gas ini, adakah senang ataupun sukar untuk menghadapi persaingan dalam dunia perniagaan perpaipan dan gas? Sepanjang saya buat bisnes lah, saya rasa persaingan tu tak banyak sangat lah. Sebab kontraktor biasa kita anggap macam member semua kan. Kita orang tak ada macam nak fight semua, tak ada lah. Kita percaya rezeki tak salah alamat lah. Kita orang tak ada nak gaduh-gaduh semua, tak ada lah. Kalau dia nak ambil projek tu, dia ambil lah. Maknanya kita tak ada tarik tak muka. Ada betul. Lepas tu satu lagi, kontraktor gas ni tak banyak sangat lah dekat Malaysia ni, tak banyak lah.
So, jadi menjadi pilihan ramai lah juga. Dia umpamanya servis yang Cik Ridwan berikan ini mungkin dan juga di kalangan industri perpaipan dan gas ini dia yang menjadi betul. rebutan para pelanggan. Mereka yang direbut oleh para pelanggan sebenarnya. Sebab sepanjang saya buka bisnes tu, saya jangan cari projek biasa orang panggil. Kebanyakan magnet rezeki. Yalah, luar biasa. Okey, baik, dan sedikit nasihat daripada Cik Ridwan kepada ibu bapa yang mungkin macam rasa teringin nak masukkan anak-anak ke pengajian TVET Mara ini, tapi disebabkan kata-kata yang didengari, contohnya macam yang masuk sini nanti ni mesti macam tak lulus dan sebagainya. Okey, tak lulus result tak bagus, kan. Jadi apa nasihat Encik Ridwan sendiri? Nasihat saya untuk ibu bapa kan. Sekarang ni untuk IKM, MIG, KKTM ni, kalau anak-anak dia nak sambung belajar tu rasa boleh lah, sebab sekarang ni dia boleh tengok yang contoh-contoh yang bekas-bekas pelajar IKM semua kan. Kebanyakan ada yang buat bisnes sendiri, lepas tu yang berjaya, gaji pun besar semua kan. Maknanya tak perlulah dia fikir kalau masuk U baru dapat gaji besar, dapat buat bisnes semua kan. Lepas tu dekat KKTM, IKM ni memang Mara dari segi makan pun dia tanggung. Lepas tu dia ada bagi allowance lagi, duit poket. Maknanya kalau dah habis belajar tak perlu fikir nak bayar hutang apa semua lagi lah. Anak-anak dia betul-betul. Dia all in. Maknanya all in. Okey, itu dia kelebihan menjadi pelajar dalam TVET Mara. Lepas tu bila dah habis, saya nak sambung belajar pula saya. Okey, lepas dah habis apa tadi? Maknanya bila dah habis belajar tu dia orang ada macam orang cakap ada guide lah, maksudnya kita ada alumni, lepas tu lecturer pun ada ajar cara-cara nak buat bisnes semua kan. Lepas tu bila ada alumni tu, dia orang boleh tengok lah macam mana yang lama-lama punya pelajar yang dah berjaya semua kan. Maksudnya bukti, testimoni pun dah ada. Testimoni, so, betul-betul. Tak perlu ragu-ragu ibu bapa nak masuk. Macam saya dulu pun mula-mula masuk, betul masuk IKM ni boleh buat bisnes apa semua kan. Bila dah masuk baru tahu lah. Maknanya berdasarkan pengalaman lah saya cerita ni kan. Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin nak dapatkan maklumat lanjut untuk masukkan anak-anak mungkin, ataupun anak-anak yang tengah dengarkan kita ni sekarang ni, duk fikir-fikir macam mana ni nak sambung belajar dan sebagainya, untuk mengetahui maklumat lanjut berkenaan dengan tawaran yang disediakan, kursus-kursus yang ditawarkan di Mara, boleh pergi ke laman sesawangnya, layari www.tvetmara.edu.my. Boleh WhatsApp juga, ada nombor WhatsAppnya 0139498063. Boleh hubungi pejabat-pejabat Mara, dan boleh pergi ke pejabat Mara negeri dan daerah yang terdekat, dan boleh juga follow laman media sosial. Sekarang trend media sosial, jadi pergi je ke Facebook page, Instagram, Twitter, YouTube pun ada. Kata cariannya adalah TVET Mara. Ini satu perkataan. Dan boleh juga terus ke KKTM, MJII ataupun IKM untuk anda dapatkan maklumat lanjut. Okey, kita nak ucapkan jutaan terima kasih. Satu lagi kan. Macam dulu IKM mungkin peringkat CJ saja kan. Sekarang ni IKM dia ada diploma semua kan. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Kos pembelajaran yang boleh diperolehi. Betul. Lepasan macam MIGI semua dia boleh sambung belajar ke Japan, keluar luar negara lah. Itu dia yang menarik kan tentang lepasan TVET Mara ini. Okey, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Ridwan Sulaiman, pengarah urusan Madrid Engineering Sdn Bhd dan merupakan alumni IKM Johor Bahru. Terima kasih sekali lagi Encik Ridwan kerana bersama-sama dengan kami dalam program Grad TVET. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes anda. Salah satu yang pada masa itu yang sangat menarik perhatian saya lah personally ialah tenaga